أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wariskan tayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada pagi ini untuk kita kembali menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya, iaitu Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, atau lebih dikenali dengan nama Arba'in An-Nawawiyah atau Arba'un An-Nawawiyah, yang di dalamnya terhimpun 42 wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam pelbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, iaitu hablum minallah, dan hubungan kita sesama, iaitu hablum minan nas. Dan sungguh barang siapa yang mempelajari, mentadaburi dan mengambil faedah-faedah daripada 42 hadis ini, sungguh dia telah memiliki kebaikan dan memperolehi manfaat yang sangat banyak yang akan memberikan kepadanya kebahagiaan, iaitu kebaikan ketika dia berada di dunia, apatah lagi nanti ketika dia berada di negeri akhirat. Kerana mengambil faedah daripada wasiat-wasiat Nabi SAW akan menghasilkan keuntungan, iaitu mendapat redha daripada Allah dan mendapat kecintaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang Allah Taala ingatkan kita, iaitu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi bukti cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara jalan untuk menyintai Nabi SAW, ikuti Nabi SAW, adalah dengan mempelajari dan mengambil faedah serta melaksanakan seluruh wasiat-wasiat Nabi SAW kepada kita. Dan inilah di antara jasa besar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kepada kita, yang telah memudahkan untuk kita mengambil faedah daripada wasiat-wasiat Nabi SAW menerusi Arba'in ini. Baik, pada pagi ini kita akan masuk, iaitu Al-Haditsus Sadisu wal Ishrun, hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 sebenarnya dia ada kaitan dengan hadis yang ke-25 kerana temanya adalah sama. Temanya mengandungi perkara yang ada kaitan. Cuma hadis yang ke-26 ini lebih khusus kepada setiap daripada kita. Adapun hadis yang ke-25 menjelaskan tentang iaitu kecemburuan para sahabat Nabi SAW dalam satu aspek yang dimiliki oleh orang-orang kaya yang bertakwa, iaitu mereka memiliki harta yang boleh mereka sedekahkan. Dan Nabi SAW memberikan jalan keluar untuk mereka, alternatif untuk menyamai orang-orang kaya yang bertakwa, dengan mengatakan, iaitu jalan-jalan untuk bersedekah itu di antaranya menerusi jalan lain. Seperti apa?
iaitu tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ya, begitu juga ya mendatangi isteri dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah kullu ma'rufin sedekah. Apa saja perkara yang membawa kebaikan, kebaikan yang telah ditetapkan mengikut neraca syariat, maka dia adalah sedekah. Baik, sekarang kita lihat hadis yang ke 26. Ya, as-sadisul wal 20. Hadis ini diriwayatkan daripada ya sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan telah berlalu penjelasan tentang biografinya secara ringkas, yaitu ya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, ya radhiyallahu an, yaitu yang lebih dikenali dengan panggilan Abu Hurairah. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Ya, setiap daripada persendian, ya, setiap daripada persendian manusia, persendian kita ni ada sendi-sendi, ya, yang menghubungkan daripada satu tulang ke tulang yang lain. Ya, daripada manusia minan nas alaihi, atasnya sedekah. Ya, kena keluarkan sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Ya, yakni dia keluar sedekah tu apa? Pada setiap hari. Ya, padanya terbit matahari. Setiap matahari terbit, maknanya setiap hari. Selama mana ada hari itu dan dia melaluinya, maka dia hendaklah bersedekah. Ta'dilu baina itsnaini sedekah. Ta'dilu, engkau melakukan keadilan, ya, kepada dua orang yang berselisih, ya, dua saudara yang berselisih. Ya, ta'dilu baina itsnaini sedekah. Berlaku adil, ya, dalam apa? Yang menyelesaikan pertikaian mereka, itu adalah sedekah. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Ya, dan engkau menolong, ya, seseorang dengan menaikkan atas haiwan tunggangan, ya, atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas haiwan tunggangannya, ada sedekah. Maknanya bantu seseorang untuk mengangkat sesuatu, atau tolong dia naik di atas kenderaan dia. Itu di zaman Nabi SAW, kenderaannya adalah unta, keldai, kuda, dan sebagainya lah, yang boleh ditunggangi, tolong naik. Orangnya rendah, unta tinggi tak sampai, jadi tolong dia angkat dia. Ya. Tu. Kemudian wal kalimatut thayyibah sedekah. Ya. Dan setiap kalimah yang baik adalah sedekah. Kalimah yang baik itu umum. Kalau khusus, kalimah yang terbaik apa dia? Iaitu kalimah la ilaha illallah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah. Dan setiap langkah yang kau langkah tu pergi ke masjid, ya, untuk pergi ke tempat solat, maka itu adalah sedekah. Ya. Kemudian wa tumitul adza anit tariq sedekah. Dan engkau menyingkirkan, buang gangguan di jalanan. Ya. Tu al-adza tu gangguan. Gangguan tu macam-macam lah. Ya, nanti akan datang penjelasan. Maka ia adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari nombor 2707. Itu telah ada di 3 tempat, iaitu 2891 dan 2989. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nombor 1009. Jadi hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang kewajipan setiap daripada kita
Ya, setiap daripada kita ini ya berkewajipan untuk bersedekah. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini pertamanya faedahnya adalah mengingatkan bahawa kita ini memiliki tanggungjawab. Diri kita sendiri ada tanggungjawab yang wajib dia tunaikan. Yang perlu dia tunaikan setiap hari ketika mana terbit matahari. Bagaimana tu nak? Ya, kewajipan dia adalah iaitu bersedekah. Ya, bagaimana bersedekahnya untuk ya seolah-olahnya seperti memerdekakan dirinya lah pada setiap hari. Sebagai bentuk paling asas dia bersedekah terhadap seluruh ya nikmat kurniaan yang Allah berikan pada dia, pada dirinya. Ya. Jadi disebut setiap persendian manusia, maknanya mewakili seluruh anggota tubuh badan manusia. Sebab kita Allah jadikan ya bertubuh berdaging ini, daging ini tak akan dapat berdiri sendiri melainkan ada tulang. Jadi ya anggota tubuh badan kita ni yang paling utama adalah tulang. Daripada tulang itulah maka ya melekatnya daging-daging. Maka dengan itu akan terjadilah tubuh kita yang sempurna, yang kuat. Sebab itu kalau ya, tubuh badan kita ni tiada daging, hanya tinggal tulang saja, itu dinamakan apa? Mayat, dah mati dah. Ya. Orang yang telah mati bertahun-tahun bila dibongkar kuburannya yang ada hanyalah tulang belulang. Dagingnya sudah tiada. Ya. Jadi Allah Ta'ala nak mengingatkan kita sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Ya, kerana Allah telah mengurniakan kita dan menjadikan kita sebaik-baik kejadian. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan kita di dalam Al-Quran banyak. Contoh, wa fi anfusikum afala ta'qilun. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, tidakkah pada diri kamu itu kenapa kamu tidak berfikir? Tidakkah pada diri kamu kenapa kamu tidak memerhatikan? Ya, nak perhati apa? Perhati tentang betapa sempurnanya Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai ya, insan yang paling mulia. Sehingga Allah sebut dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sesungguhnya kami jadikan insan, manusia itu sebaik-baik kejadian. Ya, jadi sebaik-baik kejadian yang ada di atas muka bumi ini adalah manusia. Kerana apa? Kerana manusia Allah kurniakan dia kesempurnaan dari segala segi. Dari sudut pembentukan tubuh badannya, fizikalnya yang sempurna, ya berdiri tegak, lurus dia. Dengan adanya tulang belulang ya yang terdiri daripada sendi-sendi itu akan memungkinkan dia untuk bergerak ya dalam pelbagai arah. Kiri, kanan, atas, bawah. Ya, ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dia boleh melompat, dia boleh berlari, dia boleh berjalan, dia boleh berbaring, dia boleh duduk. Semua posisi boleh dia lakukan. Ya, cuma terbang saja tak boleh. Ya, tapi boleh. Dengan adanya kecerdasan akal dia, maka dia mereka cipta alat penerbangan. Apa saja yang boleh dilakukan oleh haiwan, binatang yang lain, manusia boleh lakukan. Contoh, ya, untuk terbang ke udara, manusia boleh tak? Boleh. Dengan mereka alat cipta untuk terbang. Untuk merentasi lautan yang luas, boleh tak seperti ikan-ikan? Boleh, bukan setakat di atas permukaan air, di dalam air pun boleh. Dengan adanya kapal selam, dengan adanya pakaian untuk dia menyelam. Ya, scuba diving tu. Ya, di atas laut menghasilkan kapal-kapal yang pelbagai jenis besar-besar, lebih besar daripada ikan di lautan. Ya. Untuk mendaki gunung yang sangat tinggi, sampai dia. Ya, dengan mereka cipta berbagai alat, tali lah. Ya, macam-macam untuk dia sampai ke kemuncak. Jadi manusia ni mereka adalah penguasa di dunia. Allah tundukkan bumi dan segala isinya pada manusia. Sebab apa? Sebab Allah jadikan tubuh badan manusia ni dia fleksibel. Dia boleh menyelesaikan dalam pelbagai keadaan. Ya, dia boleh bergerak, dia boleh berenang, dia boleh menyelam, dia boleh menyelinap, dia boleh berlari. Dan pelbagai lagi yang boleh dia buat. Yang ciptaan Allah Ta'ala yang lain tak boleh buat. Haiwan boleh buat tak? Tak boleh buat. Ya, haiwan-haiwan walaupun mereka besar, gajah paling besar di atas darat, ikan paus paling besar di lautan, tapi tak pernah menguasai bumi, tak pernah menjadi pemerintah. Padahal dia besar. Manusia makin lama makin kecil, tetap dia yang jadi pemerintah, pengelola dunia, pemakmur dunia dia juga. Makin kecil dia makin cerdas dia. Ya, makin banyak penemuan-penemuan yang dihasilkan yang tak pernah diimpikan oleh umat-umat yang terdahulu. Kita hidup di zaman sekarang, tengok ya sesuatu yang sangat menakjubkan. Ya, tengok di segi makanan saja, pelbagai jenis makanan. Hasil olahan kecerdasan yang Allah jadikan pada manusia. Allah beri manusia satu kehebatan, iaitu akal.
Akal dan hawa nafsu. Dua ni bergabung maka terhasillah pelbagai perkara. Inovasi. Ya, bid'ah dalam urusan dunia yang dibenarkan. Sebab ada keinginan, maka itu keinginan daripada mana? Nafsu dia. Keinginan dia nak makan sedap, keinginan dia nak berjalan ke merata dunia dalam tempoh masa yang cepat, keinginan dia untuk berbicara dengan seseorang tanpa perlu bertatap wajah, keinginan dia untuk menghasilkan, menikmati bagai-bagai, maka Allah berikan kejelasan pada akalnya, Allah beri ilham pada hatinya, maka terhasillah berbagai perkara. Dan ini sungguh nikmat Allah yang tak terhitung, tak terhingga, khusus kepada makhluk ciptaannya yang satu ini, iaitu manusia. Maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala ingatkan kita sebagai bentuk tanda rasa syukur kita kepada Allah, kerana Allah telah memilih kita untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pemakmur dunia, untuk menjadi penguasa dunia, untuk menjadi pemerintah. Semua makhluk tunduk di bawah penguasaannya. Maka Allah Ta'ala minta satu, supaya kita bersyukur di atas nikmat anugerah itu. Di antara bentuk syukur itu adalah setiap diri wajib bersedekah. Dan disebut setiap persendian. Ni sendi-sendi ni. Sendi-sendi ni yang boleh menggerakkan jari ni. Semua ada sendi. Kalau tidak ada sendi, maka kaku. Besi, macam besi kaku. Tak boleh bengkok. Sebab itu orang yang sendi-sendinya telah rosak, maka dia tak boleh duduk. Sebab anggota pinggangnya, begitu anggota lututnya tak boleh nak digerakkan. Dia ibarat ada ball joint, ada berbola situ. Maka berbola tu bila tak berfungsi, sama ada pelincirnya telah kering, rosak atau geseran menyebabkan kesakitan, maka hilang nikmat itu. Jadi sementara Allah kurniakan kita banyak nikmat dengan adanya sendi-sendi ini, dalam hadis lain disebut ada 360 persendian. Sebagaimana Allah sebut dalam hadis lain, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salati mi'atin. Mi'ati mafsil. Sesungguhnya anak keturunan Adam ni diciptakan di atas 360 persendian. Ada 360 semuanya. Ini para doktor yang mengkaji anatomi tubuh badan boleh membuktikan. Boleh kira. Lihat dengan teknologi terkini, X-ray bagai-bagai, boleh nampak jointnya yang banyak. Menunjukkan Allah ciptakan kita ni very complex, very complicated, and yet very unique. Combination of all those persendian menghasilkan manusia. Yang lincah, yang cergas, yang cerdas. Dia boleh mengayuh basikal. Sebab apa? Persendian itu semua bergerak, berfungsi. Dia boleh bermain apa saja sukan, kerana semua persendiannya itu mudah untuk digerakkan. Jadi tubuh manusia ni ibaratnya very elastic. Dia bukan rigid, dia elastik, dia dynamic, dia tak static. Dia boleh dibentuk. Boleh dibentuk. Setengah orang tu boleh lipat-lipat badan dia. Sejak kecil lagi dia dah train. Macam ahli gimnastik, lembut badan dia boleh bentuk. Bahkan boleh melakukan perkara-perkara yang pelik. Itu tubuh manusia Allah jadikan sungguh menakjubkan. Masya Allah. Jadi bila Allah perintahkan lihat pada diri kamu, maka kamu akan nampak kebesaran Allah. Bukan kebesaran kamu. Sungguh Allah itu Maha Pencipta, Al-Khaliq. Dia menjadikan kita sebaik-baik kejadian. Kejadian dalam lubuk paras, dalam bentuk tubuh badan. Allah kurniakan kita nikmat. Allah berikan, Allah susun tubuh anggota badan kita ni yang terbaik berbanding dengan makhluk lain. Tengok, Allah letak akal kita paling atas, berjalan paling tegak. Makhluk lain walaupun ada akalnya di atas, tapi berjalannya tak tegak macam kita. Seperti monyet, orang hutan. Tengok, tetap dia merangkak, kakinya berjalan. Sesekali saja dia bertegak. Tapi manusia berjalan, berlari tegak, boleh pula membongkok, boleh pula merangkak. Semua pergerakan dia boleh. Tengok askar tu dilatih. Serang hendak, berangkak, menggesut, menerak, berbaring. Berjalan pergerakan ular dia. Mengesut dia, menyeluncur gitu. Nampak tak? Semua movement binatang dia boleh buat. Movement ikan pun dia boleh buat. Pergerakan ikan dia boleh berenang. Allah jadikan kita Masya Allah. Kita punya maneuver, in any situation semua boleh kita buat. Menakjubkan tak? Menakjubkan. Jadi seluruh ketakjuban yang ada pada penciptaan manusia tu, Allah Ta'ala minta satu je. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Pada setiap persendian manusia tu wajib ada sedekah. Allah sebut, Nabi SAW sebut sendi.
Mewakili semua anggota tubuh badan. Ya, mata ni sebab apa dia kat sini? Sebab ada anggota yang pegang dia. Maka dia lekat, dia duduk di situ selama-lamanya. Kecuali dia keluar daripada aturan. Betul kan? Tu. Hidung tetap di sini. Tak berpindah dia di tepi pipi kiri atau kanan. Tak di posisi ni. Tengok Allah ciptakan kita hidung. Nampak tak? Pegang hidung ni. Luar biasa Allah ciptakan dua serombong ni ke bawah. Bayangkan kalau Allah terbalikkan cipta naik serombong ke atas. Apa jadi? Apa jadi? Terpaksa apa? Bukan terpaksa tutup mata. Terpaksa beli alat penutup. Supaya nanti kalau hujan tak masuk. Tak masuk berlaku. Ya. Sampah sarap tak masuk. Habuk-habuk tak masuk. Ya. Tertutup. Tengok Allah jadikan dia di bawah. Ini saja sudah banyak nikmat ni kita fikir. Betul kan? Hidungnya di bawah. Kalau di atas, macam-macam musibah akan berlaku. Tengok Allah jadikan mata kita. Auto defend. Protect. Kalau ada je batu apa, tiba-tiba datang mata kita klik. Nampak? Tak kena mata kita, selamat. Tu. Dia panggil tindakan apa ni, di luar kawalan, reflection. Dia react automatic, autopilot. Tengok Allah ciptakan telinga kita kiri kanan. Letak posisi dia. Sama antara dengan hidung. Cantik je kedudukan ni. Bayangkan kalau Allah letak hidung kita ni kat atas ni. Kat sini dua. Lagi kuat dengar kan? Tak, letak kiri kanan. Well protected. Semua tempat Allah letakkan anggota kita semua terlindungi. Tengok gigi kita. Siapa yang melindungi gigi? Mulut, nampak? Allah jadikan misai. Misai tu protected juga. Bukan protected, protektif. Dia protect hidung kita, mulut kita. Ni. Ya, habuk-habuk nak datang sebelum masuk hidung, dia lekat kat dia dulu. Jadi tak banyak yang masuk, dia dah filter sikit. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita kaji, rambut Allah jadikan jaga kepala kita. Ya, daripada benda-benda yang jatuh kat atas kepala. Kemudian jaga kepanasan otak kita tak menggelegak di tengah hari. Ada rambut. Dan macam-macam lagi kalau kita fikir. Maka sebagai tanda syukur kepada Allah di atas kesempurnaan yang Allah jadikan kita sebagai manusia, maka hendaklah kita bersedekah. Bagaimana caranya bersedekah itu? Nabi SAW sebut, ya, sekurang-kurangnya ada 5 cara bersedekah. Tapi itu bukan pembatasan. Ini sekadar contoh Nabi SAW sebut. Yang pertamanya adalah, yaitu ta'dilu baina tsnaini sedekah. Yaitu engkau berlaku adil kepada dua orang yang berselisih. Yaitu kita melakukan amal kebaikan. Ya, amal kebaikan dengan apa? Dengan mendamaikan. Jadi kita ni Allah jadikan sebagai pendamai, bukan pencetus. Ya, perselisihan, pertikaian bukan jadi batu api. Bukan. Ya, kerja kita adalah untuk mendamaikan di antara dua saudara yang sedang bergaduh, berselisih pendapat, bertikai dalam suatu perkara. Maka Allah perintahkan kita untuk menjadi pendamai. Ya, sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam wassalah wassadaqah. Mau tak aku beritahu pada kamu, ya, apakah perkara yang lebih baik daripada kamu mengerjakan daripada darjahnya berpuasa, solat dan sedekah. Itu amalan peribadi wajib. Lalu para sahabat pun berkata, qalu bala, mau ya Rasulullah, nak tahu. Qal salahu zatil bain, yaitu mendamaikan hubungan dua orang yang bertikai, yang bergaduh. Ya, fa inna fasada zatil baini hiyal haliqah. Ya, yaitu mendamaikan hubungan dua orang yang bertikai kerana kerosakan hubungan adalah pemotong. Ya. La aqulu tahliku sya'ra walakin tahliku din. Ya. Aku tidak mengatakan memotong rambut, bukan makna memotong rambut, tapi memotong agama. Maknanya apa? Bila orang bertikai, maka di antara perkara yang akan berlaku apa? Mereka bermusuh. Bila mereka bermusuh, mereka tidak lagi bertegur sapa. Maka terputuslah ukhuwah Islamiyah ataupun terputuslah hubungan silaturahim. Bahkan bukan hanya terputus, boleh menyebabkan permusuhan. Akhirnya boleh membawa kepada kebinasaan seperti pembunuhan dan sebagainya. Ya, mengakibatkan kehancuran, hilang kekuatan, hilang kesatuan. Sebab itu tugas kita adalah untuk mendamaikan. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Sebab Islam ini adalah agama persatuan. Islam agama perdamaian. Islam agama kasih sayang.
Jadi Islam membenci, menolak, melarang perkara-perkara yang berlawanan dengannya. Sebab itu umat Islam mereka ibarat satu bangunan. Satu bangunan yang kukuh, saling lengkap melengkapi. Saling kuat menguatkan, bukan saling melemah-lemahkan, menjatuh-jatuhkan. Tapi hakikat realitinya adalah umat Islam bertolak belakang dengan wasiat Nabi SAW. Mereka suka untuk bergaduh, bertikai, berperang, bermusuhan, saling jatuh menjatuhkan. Sampai ke hari ini. Tak pernah surut, tak pernah padam, bahkan makin bertambah parah. Wahai umat Islam, khususnya para pemimpin umat Islam, kamu tadaburlah hadis ini dan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kamu untuk berdamai. Kerana apabila kamu berdamai, Islam jadi kuat, Islam jadi kukuh. Umat Islam akan mendapat manfaat daripada kesatuan itu. Tapi kalau umat Islam saling berkelompok, bermusuh-musuhan, apa faedah yang akan diraih? Akhirnya Allah akan ganti kita dengan daripada asalnya aman, mulia, Allah akan datangkan persekitaan, kerosakan. Akhirnya kamu akan dikuasai oleh musuh-musuh kamu. Takkan sampai tahap itu baru kamu nak insaf. Bahkan kalau kena ujian seperti itu pun kamu tak akan insaf juga, selama mana kamu masih ada penyakit dalam hati, iaitu suka bergaduh, bermusuh. Dan Allah perintahkan yang saling bergaduh itu kalau melampaui batas, diperangi mereka itu, menunjukkan perkara ini besar. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila dua golongan orang mukmin itu berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Dia berperang ni hakikat sampai berperang, bunuh-bunuh. Nampak? Bawah daripada itu apa? Sebelum mukadimah nak pergi bunuh-bunuh tu, seperti apa yang kita lihat. Bergaduh, saling memprovokasi, saling salah menyalahkan, saling mengutuk, saling menghina, saling mendedahkan aib. Sama-sama Islam dedahkan aib. Akhirnya orang kafir menangguk di air keruh, menunggu peluang. Dia pula jadi pendukung kepada dua-dua pihak, seperti mana Yahudi menjadi pendukung pada Aus dan Khazraj sebelum datang Nabi SAW. Ratusan tahun berperang, tak ada keuntungan faedah apa pun. Yang ada kerosakan harta benda, terbangnya nyawa, hilangnya keamanan. Apa faedah? Tapi walaupun dah sejarah menunjukkan banyak peristiwa, umat Islam ni masih degil, masih tak belajar. Betapa mereka mengikuti hawa nafsu. Sebab apa? Imannya telah hilang. Kalau ada iman, pasti mereka akan menjadi orang yang kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Tengok apa Allah kata seterusnya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jika salah satu daripada dua golongan tu berbuat zalim, yang melawan tadi tu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika salah satu tu buat zalim, kita perangi yang zalim tu. Siapa yang dia antara dua tu, siapa yang zalim? Siapa yang mula dulu? Siapa yang salah? Yang salah tu kita perangi. Kalau degil juga, tak mau juga. Kalau dia kembali, okey, berhenti. Kalau tak juga, apa yang perlu buat? Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Beri nasihat. Dan berlaku adil lah, sebab Allah Ta'ala menyukai, iaitu keadilan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat keadilan. Tu. Adil, satu perkara. Berbuat adil, itu perkara yang lain. Yang dikenaki adalah bukan perkataan adil itu. Yang dikenaki adalah perbuatan, pelaksanaan keadilan itu. Dan menegakkan keadilan adalah wajib. Sebab itu kita sebagai umat Islam, hendaklah kita jadi pendamai. Pendamai. Jangan kita jadi batu api. Tengok Nabi SAW sebut di antara keistimewaan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an, ketika mana dia menyerahkan tampuk pemerintahannya pada Muawiyah radhiyallahu an. Padahal dia yang layak, tapi demi untuk menjaga kesatuan umat Islam, tidak bertambahnya, jatuhnya, tumpahnya darah umat Islam di kalangan para sahabat lagi, maka ada baiknya maka dia pun jadi pendamai. Dia letak jawatan, dia serahkan tugasnya kepimpinan pada Muawiyah radhiyallahu an. Maka amanlah. Sehingga Nabi SAW sebelum itu pun dah menyebut, inna bani hadha sayyidun wala Allah an yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Sesungguhnya cucuku ini, iaitu Al-Hasan radhiyallahu an, adalah pemimpin. Sempat lebih kurang 6 bulan saja jadi khalifah setelah ayahnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an syahid.
Mudah-mudahan dengan perantaraannya, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan mendamaikan antara dua kelompok yang besar daripada kaum muslimin. Maka berlaku tak? Berlaku. Selamatlah nyawa-nyawa ya umat Islam, khususnya di kalangan para sahabat yang bertikai di antara dua kelompok itu dengan yaitu didamaikan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Masya Allah. Sanggup mengenepikan hak dia sebagai pemimpin, diberikan kepada orang lain. Padahal dia yang layak, tapi demi untuk menjaga maslahat rakyat, maka sanggup. Jauh beza orang di zaman sekarang. Peduli apa rakyat, yang dia peduli dia. Ya, kroni-kroninya. Wahai para pemimpin, insaflah. Ya, kamu nanti akan dipertanggungjawab di negeri akhirat. Baik, itu adalah pesan Nabi SAW yang pertama. Hendaklah kita menjadi pendamai, penasihat yang amin, nasihul amin. Kita menasihat tidak ada kepentingan apa-apa. Kita menegur tidak ada kepentingan apa-apa, melainkan kepentingan kita kerana Allah dan Rasul. Bukan kerana kita daripada kelompok B, C, atau kita inginkan jawatan, pangkat, ya, ataupun inginkan imbuhan, tidak sekali-kali. Melainkan kita mengajak mereka kembali kepada Allah. Dalam apa saja pertikaian. Pertikaian dalam bab agama umpamanya, ya, dalam perbezaan pandangan, maka kita kembalikan mereka pandangan yang hak. Ya, dan kita tidak memihak kepada mana-mana individu atau kelompok atau organisasi yang kita berpihak kepada kebenaran. Selama mana kebenaran itu dapat ditegakkan dengan dalil burhan, maka di situlah kita mengajak umat kepadanya. Ya. Dan di situ kita tegakkan keadilan. Ya. Dengan mendatangkan dalil yang wadih, yang jelas, terang, sahih lagi sahih. Tidak ada sebarang keraguan, tidak ada sebarang syubhat. Baik, itu yang pertama. Ya, sebagai bentuk untuk kita, ya, sebagai tanda syukur kepada Allah untuk kita bersedekah terhadap anggota tubuh badan kita 360 persendian yang Allah jadikan kita sempurna. Masya Allah. Yang kedua, kata Nabi SAW adalah wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, yaitu engkau membantu seseorang menaikkannya di atas haiwan tunggangannya. Ya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau ya, menaikkan barang bawaannya di atas haiwan tunggangannya adalah sedekah. Ini adalah perintah Nabi SAW yang kedua, yaitu menolong orang. Istilah mudahnya itu Nabi SAW bagi contoh saja. Jadi apa? Menolong dan membantu sesama Muslim. Ya, Nabi SAW bagi contoh yang mudah tangkap, mudah faham, yang paling dekat, yang pada kalangan kaumnya. Orang Arab yang paling dekat dengan mereka siapa? Ya, yaitu ya salah satu kaedah pengangkutan ataupun kaedah untuk mengangkat barang, membawa barang, menghantar. Tu pos laju di zaman itu ialah iaitu apa? Unta, kuda, kaldai, baral, naik letak barang tadi bawa. Ya. Jadi ketika nak angkat barang tu kan berat. Katakan dia profesionnya adalah mengangkat barang, angkat tepung, ya, angkat buah-buahan nak letak, apa sajalah barang-barang. Maka Nabi SAW bagi contoh, tolong. Ketika kamu berjalan tengok dia sendirian angkat, apatah lagi orang tua. Segera tolong dia. Ya, bantu dia. Walaupun kamu bukan pekerjaan kamu tu. Itu pekerjaan orang lain yang kamu lihat. Ataupun contoh dia ketua, supervisor jaga pekerja, tengok pekerja dia angkat seorang, letih dah kerja daripada pukul 7 pagi sampai pukul 10 tak rehat lagi. Bos tu jalan merata. Perlu satu pun tak tumpah. Kalau tumpah pun ya, menitik pun sebab berjalan, bukan sebab bekerja. Jadi dia tengok pekerja dia kesian, dia pun pergi tolong. Tu baru nama dia. Ya. Leader yang bagus, bukan bos. Leader, mereka bekerja sama. Sama-sama saling bantu-bantu. Kalau bos, bagi arahan. Bossy type. Nabi SAW tak ajar kaedah tu leadership. Nabi SAW ajar leadership style, bukan bossy type. Bukan bossy type. Tengok Nabi SAW dalam peperangan, sama-sama gali parit. Padahal keadaan sangat lapar. Nabi SAW semua membantu. Ya, ikut sama. Jangan jadi bos yang hanya pada bercakap, buat tidak. Sekali-sekali bantu pekerja-pekerja kamu. Tengok dia hari ini ajar begitu. Sebagai bentuk untuk kita bersedekah terhadap 360 persendian yang Allah jadikan pada kita. Ya. Begitu juga bila kita lihat orang yang nak naik kenderaan, dia nak naik tak sampai kaki dia, rendah, ataupun tak kuat, pakcik-pakcik tua di zaman itulah.
maka tolong. Ya, apatah lagi di zaman sekarang pula macam mana kita nak aplikasi ni? Contoh kita naik kereta, ada orang berjalan kaki tepi jalan, kita berhenti. Mari naik kereta saya. Nak pergi mana ni? Saya nak pergi bandar. Oh, saya pun nak pergi bandar. Jom saya bawa. Nak turun di mana nanti beritahu saya turunkan. Nampak tak? Tu. Jadi menolong sesama muslim ini adalah di antara satu perkara yang sungguh besar. Dan Nabi SAW bagi contoh. Sebab itu Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong bantu dalam perkara-perkara yang membawa kepada ketakwaan. Ya, sebab itulah ya tolong menolong ini, bantu membantu adalah perintah Allah. Ya, sebab itu kita pernah sebut sebelum ini, iaitu ya di antara bentuk yang paling besar ya yang dijelaskan oleh Nabi SAW sehingga mendapat kecintaan daripada Allah. Iaitu membantu orang ini adalah amalan yang paling baik. Manusia yang dikatakan paling bermanfaat ya di sisi Allah Ta'ala adalah yang mendapat kecintaan adalah mereka itu bermanfaat di mana saja mereka berada. Ya, tengok hadis ni. Kita baca sekali lagi. Ya, berulang-ulang kita sebut hadis ini. Pernah datang seorang lelaki pada Nabi SAW. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabu ilallah. Siapakah manusia yang Allah paling cinta, paling sayang? Ya. Lalu kemudian dia tanya pula soalan kedua, wa ayyul a'mali ahabu ilallah. Apa pula amal yang dicintai oleh Allah? Bukan saja orang yang Allah cintai, tapi amalan dia juga. Dua benda dia tanya. Satu tentang peribadi, satu lagi tentang amalan apa yang bila dia buat, dia mendapat kecintaan daripada Allah. Lalu Nabi SAW menjawab, ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Ya, yang paling Allah cintai manusia ni siapa? Iaitu mereka yang paling banyak manfaatnya. Ya. Manfaatnya mana? Di mana pun dia berada, dia mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan mudarat. Dia duduk dalam Facebook, contohnya dia berkawan dengan orang lain, dia mendatangkan manfaat, bukan mendatangkan mudarat, menyindir sana, menyindir sini. Ya, kutuk orang tu, kutuk orang ni, dan pelbagai lagi. Dia menebarkan perkara dusta, menipu dalam berbicara. Ya, apatah lagi dalam perbahasan ilmiah, dia melakukan tadlis. Dia pemutar balikkan, mendatangkan kalam yang umum, lalu dia takyidkan, dia pastikan, padahal ada sesuatu yang disembunyikan. Ini contoh. Tak datang manfaat langsung orang seperti ini. Ya, mendatangkan mudarat lagi ada. Ya, contoh dia membahaskan sesuatu tak tuntas. Dia ambil separuh-separuh. Ya, belum lagi dia kuasai satu perbahasan, dia dah paparkan. Kemudian membuat kesimpulan dan hukum. Ini kan menipu nama dia. Akhirnya mendatangkan mudarat bagi orang-orang awam yang tak memiliki kemampuan. Dan ini kan menyulit orang-orang yang berkemampuan nak bantah dia pula. Ya, terpaksa baca kitab lagi. Rupanya penipuan. Sebab apa? Nak menyesuaikan dengan pegangan dia. Inilah orang-orang yang berbahaya. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah dalam berbahas. Tak cukup masak, lagi dalam pergantuan itu cuba nak masuk orang. Nak menyokong pendapat dia. Padahal pendapat dia batil. Baik, kembali. Kemudian wahabul a'mali ilallahi azza wa jal, kata Nabi SAW, dan amal yang Allah Ta'ala cintai, yaitu yang pertama sururun yudakhiluhu ala muslim, yaitu memasukkan kegembiraan. Ini kan bentuk bantuan. Ini bentuk bantuan yang utama. Yang masukkan kegembiraan pada seorang muslim. Tadi gembira tak dia bila ditolong naik kenderaan, tolong angkat. Ketika dia seorang berat-berat nak angkat, ada orang menolongnya. Ya, padahal orang yang menolong tu tak mengharapkan upah apa-apa. Bukan pekerjaan dia. Nampak? Ya. Orang tadi tumpangkan dia. Nak balik mana ni? Nak balik Pulau Pinang, cik. Kita tengok dia berjalan di atas lebuh raya. Berjalan di atas lebuh raya. Dia di Rawang umurnya. Kita pun berhenti tanya, nak pergi mana, cik? Contohnya ada turis kan, orang putih. Boleh Indonesia bilang. Kesian tengok dia berjalan dua orang, suami isteri agaknya. Kita pun tak tanya, where are you going? Ya. Kita panggil dia. Ya. Oh, I'm going to North. Pinang. Dia tak pandai sebut Pinang. Okay. Ya. Just go in. Come on. Masuk kereta saya. I will take you there. Because I'm also on the same way, on the same direction. Tu. Oh, dia suka tak? Suka. Jadi memasukkan kegembiraan ini bukan hanya pada seorang muslim, pada sesama manusia, sama makhluk. Sebab itu kita ada kesempatan sepanjang perjalanan boleh berdakwah pada dia, memperkenalkan negara kita. Jadi dia nampak akhlak kita terkasima dia. Bayangnya orang Islam tengok muka macam teroris. Sebab selama ni dia faham orang Islam yang berjanggut-janggut ni di negara dia kata teroris. Tengok, no, absolutely opposite.
180 degree. Maka dengan itu dia mesra, dia seronok dengan kita. Ya, kita pun sembang dia tentang Islam. Kita tak payah cerita lagi. Kita boleh saja untuk cerita tak menceritakan tentang Islam. Kita tunjuk akhlak kita. Akhlak kita itu Islam. Kemudian kita cerita, explain pada dia Islam. Explain Islam yang benar. Beritahu dia the distorted version of Islam tu macam mana. Bila kita sampai ke destinasi, have a nice day. Dia pun minta alamat kita, minta nombor. Macam tu. Kita pun bagi nombor kita. If you have any problem, feel free to call me. I will help you as soon as possible pula. Ya, saya akan tolong awak jika saya berkemampuan. Nampak? If not, maybe I have friend in Penang, I will liaise with him and told him to call you, contact you if you need his or her assistant. Nampak tak? Tu. Sonok tak dia? Itu dengan orang kafir, apatah lagi sesama Muslim. Tu. Ya. Jadi, kemudian yang kedua, au yakshifu anhu kurbatan, atau mengangkat kesulitan dia. Nampak tak? Ramai orang ada kesulitan. Kadang-kadang orang perlu advice, kita nasihati dia, kita tunjuk jalan. Kita tak mampu tolong dia, tapi kita tunjuk jalan. Au yaqdi anhu dainan, atau melunasi hutang dia. Ada hutang. Ya, hutang tak banyak pun, 300. Kita settlekan dia. Ya. Au tatrudu anhu ju'an, ataupun mengusir rasa lapar. Dia lapar, tak ada makanan, bantu dia, hantar makanan, makan bahan mentah, ya, ke rumahnya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan tentang betapa utamanya membantu mengangkat kesulitan. Kata Nabi apa? SAW. Walaan amsya ma'a akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hazal masjid. Yani masjidal Madinah syahran. Kata Nabi SAW, sungguh aku berjalan dengan saudaraku untuk satu keperluan. Ya, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan. Pergi bantu orang. 4 perkara tadi. Mengembirakan mereka, ya, mengangkat kesulitan, ya, beri makan, santuni mereka, ya, tolong bantu hutang mereka dan sebagainya. Jadi sungguh ini di antara amalan-amalan yang sangat agung. Ya, barang siapa yang mengangkat kesulitan, ya, seseorang, ya, Muslim khususnya, maka di negeri akhirat nanti Allah akan mengangkat kesulitannya, ya, pada hari yang sangat sulit. Sungguh ini adalah satu amalan yang sangat dicintai, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan, ya, kesulitan seorang Muslim dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskan dirinya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Jadi Islam nak ajar apa ni? Jangan selfish. Jangan ada sifat ya nafsi-nafsi. Pentingkan diri sendiri, tak peduli dah orang lain. Ya, dia kira dia je. Ya, khususnya para pemimpin umat Islam. Jangan ada sifat pentingkan diri kamu je. Ya. Wajib kamu dahului kepentingan rakyat berbanding kepentingan kamu. Cuba tengok Umar radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang kedua. Sentiasa memerhatikan janda-janda di waktu malam. Ya. Dia tolong mereka lagi, mengambilkan air, diisi dalam tempayan mereka. Ya. Sehingga ada seorang sahabat Nabi SAW, Talhah radhiyallahu an, intai tengok Umar buat apa malam-malam ni. Nak tengok, dia keluar malam-malam pergi mana? Ya, lalu dia lihat, ya, Umar sedang berada di sebuah rumah seorang perempuan tua. Ya. Ternyata perempuan tu ada buta dan lumpuh, tak nampak. Lalu Talha pun tanya kepadanya, wahai ibu, apa yang Umar perbuat di sini? Setelah Umar keluar, dia datang jumpa ibu tu. Ibu tua dah tak nampak. Umar datang sini buat apa ni? Lalu dia kata, sungguh ia sejak begini dan begitu sentiasa memerhatikan aku. Dia datang padaku untuk membantu apa saja yang aku perlukan dan menyelesaikan masalah yang aku hadapi. Lalu Talha pun berkata pada diri saya, celakalah wahai Abu Talha, apakah kamu menyelidiki aib Umar? Sebab apa? Talha, dia buruk sangka pada Umar radhiyallahu anhu. Buat apa punya Umar perempuan ni, orang tua ni? Tu nampak. Rupanya dia menunaikan kewajipan dia sebagai seorang khalifah. Sembunyi-sembunyi, tak beritahu pun. Biasa tak pemimpin zaman sekarang, buat sikit semua nak tunjuk ke orang. Tu. Ya, publicity lagi, masuk TV lagi. Tinggal duduk dapur, bersila konon. Tengok Umar radhiyallahu anhu. Dia buat tak tahu, orang pun tak tahu. Padahal dia khalifah, dia sendiri yang turun. Tapi pemimpin zaman sekarang,
Waktu ada keperluan baru datang. Nak pilihan raya datang ni. Sampai ke dapur duduk. Kau main lagi tanam pokok bagai-bagai. Ini pembohongan di siang hari. Wahai pemimpin, bertakwalah kepada Allah. Contohilah Umar radhiyallahu anhu. Ya, pemimpin yang zuhud, yang bertakwa, yang sungguh khawatir terhadap dirinya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di negeri akhirat. Masya Allah. Ya. Lihatlah para sahabat bagaimana mereka begitu mengambil tahu tentang keadaan ya, orang-orang yang susah di kalangan mereka, saling bantu membantu. Baik, ini contoh, banyak lagi contoh-contoh. Ini bentuk sedekah yang wajib kita laksanakan. Jadi hendaklah setiap hari ada saja sedekah yang kita buat. Ya, sedekah yang paling mudah apa? Senyum, bagi salam sesama manusia, berbuat baik, macam-macam. Jangan buruk sangka dan seumpamanya. Baik. Kemudian perintah Nabi SAW yang ketiga, yang kata Nabi SAW, wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Ya. Jadi kalau khusus kalimah thayyibah itu adalah la ilaha illallah, iaitu berzikir. Sebelum ni kita dah ambil faedah daripada 4 bentuk zikir yang agung. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Adapun untuk bentuk umum, maka ini adalah bertutur kata yang baik. Dan ini kan telah kita ambil faedah sebelum ni. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik bagaimana? Kata-kata yang mendatangkan manfaat. Ya, dan kata-kata ini ya termasuk dalamnya adalah penulisan. Jadi pastikan apa yang kita tulis. Sebab hari ini orang suka menulis dalam Facebook khususnya. Pastikan yang kita tulis itu perkataan yang baik. Jangan perkataan kita menghina, mengecam, mengutuk, mengata, mengada-ngada. Mengada-ngada. Ya, tulis mengada-ngada, mempromosi diri sendiri. Ya. Tu, dilarang. Ya. Apatah lagi memfitnah, ya, memprovokasi, mencela, ya, menjatuhkan aib orang, menyindir-nyindir, ya. Ini semuanya perkara yang menyakitkan hati bagi orang yang membaca. Ya, menuduh, ya, apa lagi? Menipu, macam-macam. Jadi kalau kita tidak berbuat, ya, kalau kita ya berbuat perkara-perkara itu, maknanya kita tak menunaikan hak terhadap diri sendiri, terhadap anggota tubuh badan ya yang sempurna yang Allah ciptakan. Maknanya kita kufur nikmat Allah. Sebab kita guna anggota tubuh badan kita ni yang sempurna, yang ada 360 persendian. Bayangkan, itu baru sendi. Bayangkan urat saraf kita ni. Urat saraf itu yang ada pada daging itu, tak terhitung banyaknya, tak tahulah berapa trilion sel ada. Itu bukan sel, itu capillary, ya, nerve system. Urat darah ni yang kita nampak ni, daripada dia pula bercabang macam-macam jenis. Ya. Kata seorang doktor ni, kalau dikeluarkan ni, tarik panjang-panjang susun, ya, boleh pusing dunia 3 kali. Panjang dia tu. Ni anggota tubuh badan kita ni. Menakjubkan tak? Menakjubkan. Belum lagi sel yang ada. Belum lagi Allah ciptakan dalam ni, ya, adanya sel darah merah, sel darah putih. Allah cipta ada virus dalam badan kita, ada bakteria dalam badan kita, ada bakteria baik, ada bakteria jahat. Macam-macam dalam badan kita ni. Usus kita tu punya panjang, beleka dalam ni, untuk memproses makanan yang masuk. Ada kilang dalam badan kita ni. Ya. Keseluruhan itu dapat berfungsi dengan apa? Dengan adanya ruh. Ruh pula lagi satu. Kemudian dengan ruh itu hidup. Dengan apa? Berfungsi. Gabungan ruh dan jasad. Kemudian hiduplah anggota tubuh badan. Kemudian Allah bantu kita dengan adanya input dan output. Input udara, oksigen. Tak ada oksigen, mati kita. Dan yang menakjubkan lagi adalah oksigen tak pernah lagi dalam dunia ni kena bayar. Kita pergi dari mana-mana pun, duduk satu kawasan, kena bayar tak oksigen tu? Tak kena. Kecuali bantuan pengawasan di hospital, kena bayar kos. Tu. Bayangkan kalau oksigen ni kena bayar macam bil elektrik, bil air. Tak mati kita. Nampak tak? Allah bagi percuma, gratis. Cahaya matahari Allah bagi percuma. Cahaya bulan Allah bagi percuma. Air laut Allah bagi percuma. Air hujan Allah bagi percuma. Percuma semuanya. Ya, macam mana kita nak bayar ni? Bayar dengan ketakwaan kepada Allah. Sebab itu jangan kufur nikmat. Itu nikmat Allah yang tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka benarlah kalam Allah. Jika kamu hitung nikmat-nikmat Allah, pasti kamu tak akan dapat hitung. Jadi jangan sekali-kali mengeluh, merungut, komplain sana sini. Bersyukur pada Allah. Nikmat yang paling agung adalah kita masih hidup.
masih sihat sampai sekarang. Syukur. Dapat berbicara, dapat menikmati makanan, ya, dapat berjalan, ya, dapat melihat. Ini nikmat yang paling agung ni adalah melihat. Bayangkan kalau Allah tutup mata kita. Tutup maksudnya sama ada tutup terus ataupun terbuka tapi tak dapat melihat. Apa nikmat hidup? Hilang sudah nikmat hidup. Tak dapat melihat kebesaran Allah, tak dapat melihat untuk menikmati alam ciptaan Allah. Sebab itu mata ni adalah anugerah Allah yang paling agung. Maka sebagai bentuk syukur, ada tak orang dia sanggup jual biji mata dia, dua-dua biji, demi untuk meraih kekayaan? Ada tak? Saya nak duit, nak tak jual mata awak 2 biji? Saya nak mata tu sebab mata saya sebelah ni dah buta, sebelah ni kabur. Doktor kata boleh ganti dengan 2 mata yang baru. Minta pada orang. Saya nak jual 50 juta. Nak beli tak? Ada tak orang nak jual? Tak akan ada. Apa faedah dapat 50 juta? Ya, bila dapat depan tangan, tengok duit tu pun tak boleh, tak nampak, buta. Dengan duit nak makan apa pun tak nampak, tegak-gagau. Jalan pun kena pimpin. Akhirnya sekelip mata 50 juta habis. Tu, Masya Allah. Ya, jadi jangan gunakan mata untuk mengkufuri nikmat Allah dengan melakukan maksiat. Maksiat mata. Jadi ucapan baik adalah sedekah. Jadi berbicaralah ya, yang baik-baik. Jangan mengungkapkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang, menghina orang dan perbuatan ini. Kemudian yang kelima, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah. Berjalan menuju masjid untuk solat adalah sedekah. Tapi sekarang dah Allah tarik nikmat ni. Tak boleh dah nak pergi masjid. Pergi surau tak boleh. Ya. Sebab tu rugi waktu sihat dulu tak pernah pergi masjid. Barang siapa waktu sihat dulu, waktu belum ada Covid, dia pergi masjid, pergi surau. Sekarang terhalang selama setahun pahala dia berjalan. Setiap 5 waktu solat tu berjalan pahala dia. Ya. Nampak tak? Allah bagi keistimewaan nikmat ni. Tak berbuat pun dapat pahala. Sebab apa? Dah jadi amalan. Tapi kalau tak pernah pergi masjid, rugi tak? Baru ada keinginan sekarang nak pergi, tapi tak boleh pergi. Sekarang ada keinginan, tiba-tiba boleh pula pergi masjid, tak pergi juga. Tak syukur dia terhadap 30 persendian dia. Jadi tanda orang yang tak menunaikan hak badan dia adalah tak melakukan 5 perkara ni. Ni 5 perkara. Ya. Iaitu berjalan ke masjid. Dapat pahala dia orang lelaki khususnya. Ya, sebab berjalan ke masjid sungguh memerlukan pengorbanan. Sebab itu berjalan ke masjid ni adalah perkara yang paling sulit di atas muka bumi. Ramai orang bila dengar azan, dia tak peduli. Padahal rumah dia dengar azan, dekat sekali rumahnya. Barangkali selang 2-3 rumah saja dengan masjid. Tak sampai masjid. Sebab itu orang yang sampai ke masjid dia sungguh dia menikmati nikmat yang sangat agung. Tanda-tanda kebaikan bagi dirinya. Yang peliknya orang yang tak pernah sampai masjid dia walaupun rumah dekat, tempat lain dia boleh sampai. Tempat lain dia boleh sampai. Ke mana? Ke pasar raya dia boleh sampai, jauh lagi daripada masjid. Ya. Ke tempat untuk dia berkayuh basikal sampai. Satu Ahad pagi-pagi lagi dah keluar berkilometer kayu. Tengok-tengok tengah hari dekat Zuhur baru balik. Kayu tengah pada terik. Yang asalnya pagi sihat tak jadi sihat dah 3 hari. Ya. Sanggup pergi Langkawi sampai dia. Covid pun berkerumun pergi. Ya. Kemudian tak sabar-sabar lagi kalau buka je gate antarabangsa nak pergi. Nak pergi mana? Turki lah. Nak pergi Bosphorus lah. Nak pergi Rusia lah. Nak pergi Amerika lah. Nak pergi London lah. Ya, nak pergi Thailand lah. Nak pergi Singapura lah. Jauh. Bukan main dia. Azam tinggi. Cepatlah angkat Covid. Aku tak sabar nak jalan luar negara. Yang masjid tu tak pernah langsung pergi. Ringan tak kaki angkat untuk pergi selain daripada masjid? Ringan sekali. Seolah-olah seperti 10 gram aja. Tapi nak angkat kaki pergi masjid, rasa macam 10 tan. Tak sampai. Jadi sebab itu, berjalan ke masjid. Salah satu bentuk tanda syukur atas 360 persendian yang Allah ciptakan pada diri kita. Sebab itu Nabi SAW sebut, Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw rah. Barang siapa pergi di pagi hari atau di petang hari, berpagi-pagi atau di petang-petang, pergi ke masjid. Untuk apa ni? Untuk solat. Maka Allah akan menyediakan baginya sebuah tempat tinggal di syurga. Setiap kali dia pergi di pagi dan di petang hari menuju masjid. Ada rumah nanti Allah sediakan untuk kita bagi ahli masjid. Nikmat tak? Menyesal orang yang tak pergi masjid.
Di dunia dia tak menyesal sebab dia tak rasa tak ada apa-apa. Itu kerja Pak Lebay. Aku ni belum Pak Lebay lagi. Ya, nanti di negeri akhirat, barulah dia tahu betapa menyesalnya dia tak melangkahkan kakinya ke masjid. Sebab itu Nabi SAW sebut, ya, di antara orang-orang yang akan mendapat lindungan Allah. Belum masuk syurga lagi di hari kiamat. Hari berdiri di hadapan Allah, mereka special. Tak tahulah. Very, 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 very important. Ya, abdun. Ya, very important hamba Allah. Di dunia very important person. No, di akhirat very important hamba. Hamba. Kelas nombor 1. Ya, di dunia very important person tu hamba dunia. Hamba nafsu, hamba duit, hamba kekayaan, hamba kemewahan. Di akhirat tak jadi dah dia. Ya, jadi hamba kepada siapa? Syaitan. Sebab dia taat pada syaitan ketika di dunia. Dia tak taat pada Allah. Jadi di akhirat, ya, hamba-hamba yang bertakwa tu very, very, very important hamba. Apa istimewanya salah satu mereka itu? Ni yang pergi masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hati mereka di dunia sentiasa terikat dengan masjid. Tak sabar. Ya Allah, segeralah angkat COVID. Rindu masjid. Rindu majlis ilmu. Rindu nak baca Quran masjid, nak berzikir. Nampak tak? Nak berdoa, nak bagai-bagai, nak itikaf. Tapi apakah daya? Dah hampir setahun dah. Sejak bulan 3 sampai sekarang. Bulan 12. Lamanya. Ya. Tapi taat pada pemerintah. Sebab ulil amri telah buat keputusan, tak boleh pergi. Maka sabar. Pahala tetap jalan, dapat. Tapi bagi orang yang tak pergi masjid, rugi. Habuk mendarak. Bahasa kasar ni. Beza tak? Ahli masjid dengan bukan ahli masjid. Ahli masjid dengan ahli pasar raya. Ahli masjid dengan ahli pasar borong. Ahli masjid dengan ahli kayu basikal. Tak sama. Tak sama. Ya, la yastawi. Tak akan sama-sama. Ya. Tu. Kecuali dia ahli pasar borong, dia juga ahli masjid. Baru sama. Ya, rugi. Ya, menyesal pun tak guna lagi dah. Sebab tu orang-orang yang menyesal dia kata begini, aduhai, alangkah. Kalaulah. Dulunya kami. There is no second chance. Ingat, dalam hidup ni tak ada peluang kedua. Peluang kedua maksudnya apa? Maksudnya penyesalan itu. Penyesalan, alangkah baiknya kalau aku dapat undur balik jadi muda. Ada tak peluang kedua untuk jadi muda? Takkan ada sekali-kali. Yang ada hanya penyesalan. Rugi tak berbuat. Ya, dah 30 tahun berlalu, kosong catatan. Bagi yang telah berbuat, 30 tahun penuh catatan. Sama tak dua ni? Tak akan sekali-kali sama. Sebab itu syurga tu ada 100 tingkatan, 100 darjat. Orang tu dah jauh melepasi. Macam tu. Para sahabat Nabi SAW miskin tu datang mengadu. Orang kaya mendahului mereka dengan sedekah yang mereka boleh keluarkan. Tapi Nabi SAW bagi, kamu tetap ada peluang. Jadi para sahabat mendengar dan berbuat. Bukan macam kita, dengar, tunggulah, nantilah. Wait and see. Yeah, when time comes, only then we will do. No, when the time come, tak buat juga. Esoklah, mati dia. Ini dah manusia kena penyakit, bertangguh. Suka bertangguh. Sebab panjang angan-angan. Baik, yang terakhir, pesan Nabi SAW. Wa tumitul aza anit tariqi sadaqah. Engkau menyingkirkan gangguan daripada jalan adalah sedekah. Ni. Kecil je nampaknya. Tapi besar. Yang ini yang selalu orang langgar. Ya. Iaitu apa? Menyingkirkan gangguan di jalanan. Ya. Tengok di atas jalanan. Bukan setakat menyingkirkan. Ada orang dia menyemak jalan lagi ada. Ya. Dia buang makanan dia yang dimakan dalam kereta, tin can tu, buang atas jalan. Sambil-sambil halau nyamuk, buang atas jalan. Sambil-sambil minum air mineral terlebih, buang atas jalan. Ni Islam apa macam ni? Siapa yang ajar dia akhlak begitu? Dia suka buang, bukan buang atas jalan aja. Buang dalam longkang, buang dalam saliran, tengok saliran tu. Oh, dia kotor, dia tengok sungai di Malaysia. Terutamanya di Selangor. Ya, asyik terganggu air je. Sebab apa? Sungai tercemar, buang benda dalam sungai. Minyak, apa racun semua dibuang. Ya, baju buruk, tilam buruk semua dibuang, hanyut dalam sungai. Ni mentaliti kelas berapa ni, bukan kelas ketiga lagi dah. Kelas infinity. Ya, padahal Islam tak ajar begitu. Malu pada negara orang kafir, tengok bersih sungai dia. Tengok Singapura tu paling dekat dengan kita. Pergi tengok sungai dia macam mana. Tengok negara dia bersih. Ya, walaupun kata orang kata, oh sebab undang-undang. Memang kena ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, manusia ada degil ni, dia akan berbuat apa saja dia suka. Negara dia tengok disiplin tak?
Disiplin. Ya, sebab manusia dia kena disiplin. Walaupun kalau dia keluar daripada Singapura tu nanti dia pergi tempat lain, dia berbuat itu bukan masalah negara, salah negara, tak. Bukan salah ajaran, salah dia. Macam orang Islam lah. Betul kan? Pak-pak Arab tu. Duduk di Arab, tutup sampai mata tak nampak. Turun dekat KLIA, tengok-tengok pakai seluar jin. Bukan main seksi, kalah orang putih. Cuba perhati. Bukan salah negara dia. Bukan salah ulama dia. Salah orangnya. Dia practitioner, not the Islamic teaching tu, bukan. Sama lah, kias kepada semua. Kita ada undang-undang langgar. Ada tempat larangan buang sampah RM1,000, situ penuh. Buang sampah daripada rumah, koyak-koyak rabak, pergi letak tempat buangan sampah. Yang menyulitkan tak tu? Yang garbage truck tu datang, nak ambil. Ambil-ambil terburai. Terpaksa dia kolek-kolek, lambat kerja dia. Ni kan menyulitkan. Ni. Hadis tu maksudnya begitu. Ya. Buang atas jalan macam-macam. Buang dalam longkang macam-macam. Ya. Dia nak kereta dia bersih. Tapi dia menyemakkan alam sekitar. Kereta sendiri nak bersih, rumah nak bersih. Persekitaran kamu kotorkan. Ni belajar mana ni, matematik macam ni? Siapa buat begitu? Orang Islam. Ni dosa besar ni. Bukan dosa kecil. Sebab apa? Menyulitkan orang. Sehingga berlaku banjir kilat. Asbab banyaknya botol-botol plastik yang dibuang. Ya, minyak hitam yang dibuang, mati ikan habis. Ya. Ini Islam aja. Ya. Nampak? Kecil je penyingkir gangguan jalan. Barangkali di jalan tu tengok, ya, ada ranting kayu. Adapun ada jalan yang berlubang. Tu kan gangguan. Orang tak sedar nanti motor paling bahaya. Naik, hujan terutamanya. Tak nampak lompak. Masuk lompak, jatuh mati. Accident, kereta langgar. Kita berhenti motor, parking tepi. Parking kereta. Carilah kayu ke apa, cacak kat situ. Cacak, letak daun-daun. Jadi orang tahu. Itu ada gangguan. Lubang. Nampak? Be alert. Be proactive. Be sensitive. Be concerned. Tu Islam ajar kita. Jangan kat kita je. Betul-betul kita naik kereta. Kalau langgar lompak apa, kita steady je. Kau beli apa ke orang? Ini kerja majlis bandaraya. No. Bila Allah tunjukkan depan mata kita, itu Allah nak ingatkan kita. This is your role and your responsibility. If you are not doing that task, nanti akan ditanya. You are accountable for it. Inilah dia, hidup. Bekerjasama, bermasyarakat, saling tolong bantu-membantu. Banyak tak benda ni yang kita lepas pandang? Banyaknya dosa kita. Banyaknya dosa kita yang kita terlupa, yang terlepas. Sebab tu kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Barangkali sebab kita tahu ada lubang situ, tiba-tiba orang belakang kena. Kita tak bagi tahu dia. Nampak? Jadi ini perkara yang sangat penting. Letak sainis dan sebagainya. Jadi menyingkirkan gangguan di jalan ni adalah iman. Apa saja yang mengganggu. Jangan pula kita ni yang jadi penyumbang pada gangguan jalan. Kita ni penyumbang. Pergi buang sampah. Walaupun sepotong rokok, tapi kalau rokok kita rapi, tiba-tiba ada kereta yang lalu. Katakanlah kawasan minyak petrol dia terbocor sikit. Kena situ, terbakar, meletup kereta je. Bencana tak ni? Bencana. Menyebabkan kematian. Asbab kita nanti Allah akan hitung di negeri akhirat. Sebab apa? Kelalaian. You're careless. Tak berhati-hati. Wahai orang suka buang sampah daripada kereta ni. Yang suka buang sampah dalam longkang. Yang suka ikat sampah. Yang tak patut-patut sampah pergi buang tempat sampah. Kesian lori garbage truck tu. Kaca apa semua dia letak sampah dia. Pergi sana. Ayam mati pun dia ikat daripada sampah bagi tempat sampah. Bukan situ. Tilam dia yang buruk pun dia pergi parking tempat sampah. Pokok-pokok yang dia potong tu, ranting-ranting pun dia pergi letak situ. Sampah tak ambil yang tu. Sampah tu apa dia? Waste from our kitchen. Not from our room. Bukan daripada bilik kita. Daripada kitchen. Bahan-bahan lebihan. Makanan. Benda yang kompos. Yang akan reput nanti. Faham? Tu plastik-plastik tu kita boleh packkan dia elok-elok. Kempiskan dia botol-botol. Yang itu dia boleh ambil sebab dia boleh recycle. Ini kayu perabot yang dah rosak pun dia pergi letak situ. Tilam busuk dia, bantal busuk semua letak situ. Tak malu ke orang? Ni perangai apa je ni? Hilang malu. Bukankah iman itu salah satunya malu? Ingat hadis yang sebelum ni. Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Tengok. Iman tu lebih daripada 70 cabang.
atau 60 cabang. Yang paling tinggi adalah Islam ni. Kalimah la ilaha illallah sebagai seorang muslim. Kalimah ni tinggi. Kalimah thayyibah tadi. Ya. Tapi kalimah thayyibah yang bagaimana? Yang dipahami, yang diamalkan, yang dipraktikkan dalam kehidupan, diperjuangkan, mati di atasnya. Itu dia maksud dia. Bukan ucap la ilaha illallah saja. Tak, it's not enough. Orang kafir pun boleh ucap la ilaha illallah. Ya. Kemudian ya, yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Ini kan dia sedekah untuk ganti 360 sedekah 360 sendi kita. Dan malu ada cabang iman. Maknanya orang yang berbuat pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat ni, ada orang yang tidak ada sifat malu. Dia buang sampah, dia macam-macam lah lagi. Sebab itu, betapa besarnya orang yang menyingkirkan perintangan di jalanan ni, apa akibat dia? Syurga. Ya, syurga untuk mereka. Kecil saja, small matter. Tapi always small matter. Ya, dalam Islam tidak ada istilah small matter, tak ada istilah. Ya. Sebab tu orang yang mengangkat kesulitan, buang sampah, ya, menyingkirkan, membersihkan, ya, maka mereka akan dapat ganjaran yang agung daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di negeri akhirat Allah akan berikan mereka syurga. Itu syurga. Dia buang gangguan di jalan pun dapat syurga. Bayangkan, nikmat tak? Nikmat tak? Nikmat. Mana hadis? Tak jumpa pula. Tidak cek. Betapa ganjaran untuk orang yang membuang sampah gangguan. Ingat tu, jangan buang sampah berata-rata. Jadikan poket kita ni tempat sampah. Makan coklat kulit dia tu tak sini. Bila ada tong sampah baru buang. Ni makan aiskrim aja anak-anak, makan pergi taman makan aiskrim buang aja atas jalan. Itu kawasan rekreasi. Dia pula jadi penyemak situ. Nek apa manfaat tak? Ya, tapi datang ke mudarat pula. Buang sampah berata-rata. Ni otak mentaliti kelas 3 dia kata apa? Nanti ada orang yang akan bersihkan. Tu majlis perbandaran yang jaga taman dia bersihkan. Ini pemikiran, ini menzolimi orang lain. Ya, buruk akhlak, su'ul akhlak. Tengok Nabi SAW sebut apa balasan bagi orang yang menyingkirkan gangguan di jalanan. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min zahri tariqi kanat tu'zin nas. Aku telah melihat seorang lelaki, kata Nabi SAW, yang sedang bersenang-senang di syurga. Disebabkan oleh sebuah pohon, sebatang pohon yang dia tebang dari tengah jalan, ya, yang mengganggu manusia. Ada pokok, maka dia tumbang, maka dia turun, potong pokok tu. Bukan kerja dia sepatutnya, tapi pokok tu ganggu jalan, dia pun bersihkan. Ya. Nampak? Kemudian dalam hadis yang lain, naza'a rajulun lam ya'mal khairan qattu ghusna syaukin anit tariq. Imma kana fi syajaratin faqata'ahu wa alqah wa imma kana mawdu'an fa amatah. Fasyakarallahu lahu biha fa'adakhalahul jannah. Seorang lelaki yang tidak pernah buat baik sedikit pun. Dalam hidup dia tak pernah buat baik pun. Tapi satu dia buat baik. Pernah menyingkirkan ranting pohon berduri dari jalan. Ada ranting pohon berduri ganggu jalan. Nanti orang terpijak sakit. Tak pakai slipper lagi. Entah pohon tersebut, ya, jatuh berintangi jalan sehingga dia memotongnya atau membuangnya, atau ranting itu, ya, berselerakkan di atas jalan sehingga dia menyingkirkannya. Maka Allah Ta'ala berterima kasih padanya. Tu, fasyakarallahu lahu. Ya, di atas perbuatan dia. Lalu Allah masukkan dia dalam syurga. Nampak? Small action. Ya. Tapi apa dia dapat? Allah ampun dosa-dosa dia. Sebabkan apa? Dengan sebab dia tu menyelamatkan barangkali banyak orang yang terganggu. Bayangkan kalau disebabkan ada gangguan jalan, orang terbabas keretanya, accident, mati. Nampak? Telah menyelamatkan satu nyawa. Sekurang-kurangnya. Ya. Kadang-kadang di atas highway, kita tengok banyak tayar kereta pecah. Tayar lori pecah, berselerakkan di atas jalanan. Kita tak boleh berhenti. Sebab bahaya. Lalu kita buat apa? Telefon. RNR. Hello RNR. Ya. Ini apa? Plus. Plus. Toll operator dia. Saya nak buat laporan. Ni jalan ni di kilometer 103.4 menuju ke utara. Ya, ada banyak, ya, tayar-tayar yang berselerakkan, tayar pecah. Boleh membahayakan, ya, pengguna jalan raya. Roger. Thank you very much. Welcome. Nampak?
Sama ni. Dia buat tak tahu je, tak sensitif langsung, lalu dia. Ya, sebab dia tiba-tiba beberapa kereta accident. Dia pernah banyak berlaku kes macam ni. Ya. Jadi jangan selfish. Hidup ni jangan selfish. Ya, Nabi SAW ajar pada kita, hidup ini hendaklah menjadi orang yang paling bermanfaat. Di mana pun kita berada. Seperti mana kita sebut ungkapan orang tua-tua. Ya, jadilah seperti biji benih. Dibuang ke laut jadi pulau. Dibuang ke darat jadi gunung. Betul kan? Bermanfaat. Sebab tu bagus satu ungkapan dia kata apa? Our life governed by five things. To live, to love, to learn, to pray, and to leave a legacy. To leave a legacy. Remembered forever. For our good deeds. Orang yang berbuat baik akan Allah ingat. Bukan hanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jangan akan lupa kebaikan kita. Seperti tadi. Satu je perbuatan baik dia, Allah tak pernah lalai dan lupa. Allah ganjari dia dengan syurga. Tak perluasnya rahmat Allah. Ya, manusia tak lupa. Bila orang baik-baik, orang akan ingat. Remembered forever. Tapi kalau orang yang jahat, mulut jahat, lisan jahat, suka berfitnah, suka menghina, dia tenggelam dalam lipatan sejarah. Tak ada satu pun orang nak ingat pada dia. Cuba lihat para ulama yang dikeji, dihina, dituduh macam-macam, dipenjara bagai-bagai. Ya, mereka tetap hidup sampai sekarang. Namanya diingati, sentiasa didoakan untuk mereka, kitab-kitab mereka diambil manfaat. Itu tanda-tanda karamah seseorang. Masya Allah. Baik, cukup sangat tu. Ya, hadis yang ke-26 adalah hadis khusus bagi kita. Ya, untuk setiap kita, diri kita masing-masing, kullu sulama. Setiap diri kita Allah perlengkapkan dengan 360 apa? Sendi. Tapi dalam hadis lain disebutkan seluruh persendian ni dapat tercover. Tercover apa maksudnya? Dapat tertutupi, dapat diimbali dengan menunaikan solat duha 2 rakaat. Itu dalam hadis lain disebut. Jadi kalau kita tak mampu buat lain tu, maka kita mendirikan solat. Pada hari tu kita tak boleh berbuat kebaikan, duduk rumah je kan, tak pergi mana-mana. Macam mana nak tunaikan ni? Hak ni. Maka dirikanlah solat duha 2 rakaat sekurang-kurangnya. Maka dia dapat menggantikan perkara tersebut. Masya Allah. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang keutamaan solat duha. Jadi solat duha bukan payah, 2 rakaat saja. Sebagaimana dalam hadis lain disebut, ini hadis terakhir penutup. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Wa nahyun anil munkari sadaqah. Ini kan sama dengan hadis yang ke-20 berapa? Yang mula-mula sebelah hadis ni. Hadis yang ke-25, betul kan? Semuanya sedekah. Ya. Wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Ya. Jadi semua amalan-amalan tadi semua cukup dengan 2 rakaat solat duha yang dia kerjakan. Ya, sebab solat duha dalam tu semua ada tasbih, tahlil, takbir. Ya. Begitulah seterusnya. Dan dia melibatkan seluruh anggota tubuh badan kita, betul kan? Pergerakan. Maka solat duha memiliki keutamaan. Kita solat duha bukan nak murah rezeki, bukan. Orang salah ajar. Siapa nak murah rezeki, solatlah duha. Bukan. Solat duha ni adalah solat sebagai salah bentuk kesyukuran daripada Allah. Untuk mendapat rezeki ni banyak jalan. Taat pada perintah Allah, itulah jalan dia dapat rezeki. Kamu solatlah apa pun. Itu merupakan wasilah sarana untuk Allah kurniakan rezeki. Ya. Rezeki. Dan rezeki ni bukan mesti jadi kaya, tak. Ya, kaya dengan budi bahasa, kaya dengan kesihatan, kaya dengan kebaikan, kaya dengan senyuman. Macam-macam kaya. Bukan mesti kaya dengan duit, RM2, harta. Sebab apa? Ya, kaya, harta benda bukan bukti kesenangan. Bukan. Ya. Bukan orang semua dia kaya tu dia senang hidup dia, tak. Susah lagi ada. Betul kan? Sampai rumah kena pagar 4-5 lapis. Takut. Bukan setakat pagar je. Pagar berkawat berduri, berkaca bagai kat atas. Dengan ada polis lagi. Polis bantu ajar rumah dia. Dengan ada CCTV lagi. Dengan ada anjing lagi. Tak cukup CCTV dulu, ada dalam rumah lagi ada. Masuk juga dia pencuri. Ya, jadi bahagia yang sebenarnya apa? Bahagia di hati, kaya hati. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa menunaikan hak diri kita terhadap Allah Ta'ala. Iaitu dengan tanda syukur kita kepada Allah dengan bersedekah, dengan berbuat kebaikan yang terjangkau dan mampu kita lakukan. Lakukanlah.
Dan jangan kita sekali-kali menggunakan seluruh anggota tubuh badan kita ini untuk melakukan maksiat. Dan itu sungguh petaka. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Apa saja nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, ini nikmat tubuh badan khususnya, kalau tak digunakan untuk taat kepada Allah, sungguh itu merupakan musibah, celaka ni. Ya, kerana tidak memanfaatkannya untuk ketakwaan pada Allah. InsyaAllah banyak umur, kita akan masuk hadis yang ke-27, iaitu kebajikan dan dosa. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali pada Allah. Yang kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan segala kekurangan, kesilapan, semoga Allah ampuni dosa kita dan perbaiki seluruh urusan kita. Semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, meletakkan kita di atas istiqamah, atas hidayah yang benar, hidup dengannya, mati dengannya, dan dapat dihimpunkan nanti dalam syurga Firdaus bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bersama dengan Nabi SAW. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.